banyak dia orang buat amal agama banyak, ngajar agama banyak, tapi orang buat kerja agama tu tak ada. Dengan sebab tu demi sehari kau jatuh, demi sehari kau jatuh, dia dengan agama kita nak jatuh di hari ini, dengan kerana kita tak ada orang kerja agama. Tak ada pakat sambung, tak ada dia pakat kecek dengan agama di hari ini, berasa tak ada harga. Dia dengan sebab tu, dia apabila kita tak ada seraba, dan apabila kita tak ada kecek, tak ada waktu perkara agama, kau sehari kau lemah, kau sehari kau lemah. Nah, itu dia tuan bersambung. Nah, oleh itulah kita pakat-pakat usaha sungguh. Dia pakat maruah mikir, pakat maruah perkara. Dia pakat maruah kecek, buat lagu mana. Dia nak jadi ada harga. Tu dia lah. Ini kita nak kecek sementara apa yang kita mari lah, lebih kurang ni. Nah, tu dia lah. Kita pakat-pakat mikir. Dan pula kita dah mudah. Dia kata kita ni mari, dia kerana dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala hantar kita mari ni, bukan kita mari dengan sendiri. Dia sebab itulah kita pada pakai usaha mikir lebih lagi daripada kita sendiri. Dan pada pakai usaha. Dia. Lepas tu kita pakai tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan ambil kita malu kepada InsyaAllah tawaduk. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan dan ulama-ulama yang dikasihi oleh Allah SWT, himpunan kita ni adalah himpunan semata-mata untuk muzakarah, untuk dengar apa yang berkaitan bersangkut dengan kejayaan yang sebenar, iaitu kejayaan dunia dan akhirat. Yang mana kita telah maklum bahawasanya kita ini ada dua kehidupan, satu sikap, yang dua kehidupan yang panjang. Kehidupan yang sikap iaitu kehidupan dunia, kehidupan panjang, kehidupan akhirat. Kehidupan yang mana kita nak lari tak boleh, setiap orang kena pergi, sedia ataupun tak sedia, bila sampai masa kena bertolaklah. Bekalan kita ada ataupun tak ada, bila sampai masa kita nak bertolak. Tidak awal dan tidak akhir, sampai masa kena pergi. Itu tuan-tuan yang mulia, ini tempat duduk kita di dunia ni adalah tempat yang kita kena berusaha, kena bercara bersungguh-sungguh
supaya kita berjaya. Kerana kejayaan yang sebenar adalah kejayaan selepas mati. Kehidupan sebenar, kehidupan selepas mati. Adapun kehidupan hari ini, kehidupan mainnya sedang gurau, kehidupan sementara, bukan hak sebenar. Itu orang yang tidak cerdik, orang bodoh, iaitu orang yang pilih kehidupan sementara sebagai maksud hidup dan tinggal kehidupan yang kekal abadi, iaitu kehidupan akhirat. Tuan-tuan, dunia ni sebenarnya Allah SWT ciptakan untuk kita. Tapi kita ni Allah SWT ciptakan untuk akhirat. Bila Allah SWT cipta dunia ni untuk kita, maka tugas dunia ni, tanggungjawab dunia ni, iaitu berkhidmat kepada kita. Berkhidmat kepada kita. Tetapi dia ada cara dia, ada hubungi dia, iaitu bila seseorang hamba taat kepada Allah SWT, serah diri dia kepada Allah, beriman benar-benar kepada Allah, bersungguh-sungguh atas menunaikan kewajipan-kewajipan Allah, maka dunia akan khidmat kepada dia 100%. Tetapi bila seseorang hamba Allah SWT bermain-main dengan hukum Allah, bermain-main tentang kewajipan dia kepada Allah SWT, ataupun ambil benda lain lebih besar, lebih penting daripada perintah Allah SWT, maka dunia yang mana tugas dia sebenarnya khidmat untuk kita, maka dia paling jadi seteru dengan kita. Oleh itu, bila Allah SWT ciptakan dunia untuk khidmat kepada kita, tapi dengan syarat kita kena taat kepada Allah, maka semua dunia, semua apa-apa dalam dunia dia akan khidmat kepada kita. Tetapi bila kita bermain-main dengan hukum Allah SWT, maka dia tak akan lagi khidmat kepada kita. Dalam hadis kursi, Allah SWT bagi tahu, hai dunia, mafhumnya bila hamba aku bersungguh-sungguh beribadat kepada aku, yakni taat kepada aku, maka mu kena jadi hamba dia. Wahai dunia, apabila hamba aku tak taat kepada aku, ataupun dia tidak bersungguh-sungguh atas taat kepada aku, maka memik dia wa hamba selalu. Allah SWT yang jadi tuai kita. Tuai-tuai bila tuai dia serah, maka dunia dia akan bertindak atas kita dengan tidak ada perasaan kasih yang belah langsung, sehingga setengah-setengah orang diguna oleh dunia sehingga masa rehat tak ada. Kalau siapa masa, jangan kata masa nak hitung waktu semaya, masa nak hitung umur dia berapa dah pun dia terlupa. Oleh itu, tuan-tuan yang mulia, syarat untuk dunia berkhidmat kepada kita, iaitu kita kena bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah SWT, bersungguh-sungguh dengan ikut perintah Allah SWT, bersungguh-sungguh dalam jaga kewajipan kita terhadap Allah, dengan kita guna cara Nabi SAW. Di hari ini manusia telah kosong. Dia ada fikir, kosong daripada usaha, kosong daripada bersungguh-sungguh untuk mereka dapat hubungan Allah SWT. Kosong. Daripada sungguh-sungguh tu kosong. Kerana kita banyak buat hubungan dengan makhluk, dengan kehidupan dunia, sehingga kita rasa
hubungan Allah SWT itu adalah perkara yang kedua, perkara yang ketiga, ataupun tidak langsung. Maka kehidupan dunia akan menjajah hati kita sehingga kita rasa tidak ada dunia kita nak duduk tak boleh. Hasil kita sehari nak boleh nyanyi, sebulan nak boleh nyanyi, setahun nak boleh nyanyi. Kalau tak boleh nyanyi tak cukup. Perasaan kita sehingga kita gantung kehidupan kita rapat erat dengan kehidupan dunia. Sehingga kita boleh bawa dunia ni masuk dalam setiap bahagian agama. Madrasah-madrasah jadikan sebagai maksud dunia. Ilmu-ilmu pengetahuan juga dijual beli sebagai benda-benda dunia. Dan juga ada juga gunakan ilmu pengetahuan agama ni untuk cari kehidupan, cari kedudukan, cari kemuliaan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung kepada Allah SWT. Wahai Allah, jauhkan aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Bila ditanya sahabat, ya Rasulullah, ilmu yang tidak bermanfaat ni ilmu lah mana? Sebagai penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akan ilmu yang bergerak di lidah, tidak ada di hati dan tidak ada dalam amal. Itu tuan-tuan yang mulia, satu hadis lagi Nabi SAW bersabda, kasih kepada dunia adalah kepala kepada segala kejahatan. Kasih ke dunia adalah kepala segala kejahatan. Bila hati manusia hubung kemah dengan dunia dan rasa bahawasanya dengan dunia kita dapat manfaat, dengan dunia kita dapat mudarat, tidak ada dunia kita mudarat, ada dunia kita dapat manfaat, bukan dia rusak sekadar amalan dia saja, bahkan iman dia pun rusak. Keyakinan dia telah berpindah daripada zat Allah SWT yang maha suci kepada dunia yang sementara. Dengan ikat kemah, tidak ada dia, kita bahaya. Tidak ada dia, kita dalam keadaan yang tidak sempurna. Na'udzubillah bizalik. Minta Allah SWT jauh daripada fikir-fikir macam ni dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan, jasad manusia ni, dia akan bergerak mengikut apa yang ada dalam hati dia. Bila dunia ada dalam hati dia, maka dunia akan bawa jasad dia tergerak untuk bagi pengorbanan penuh-penuh dengan dunia. Jangan kata masa nak ibadat, masa rehat pun tak ada. Dan dia dipuji, disanjung tinggi oleh orang-orang yang fikir sama dengan dia. Bila dia tidak ada masa rehat mengejar dunia, sehingga orang-orang yang fikir sama dengan dia puji kata dia seorang yang rajin. Rajin dia, pagi dia kerja, petang dia kerja, malam dia kerja lagi. Budak ni rajin sungguh. Dia pagi dia buka kedai dalam pekai. Dia malam klik jual roti rumah. Tok tua dia puji, bini dia puji, orang kampung puji, kata dia tak lama dia akan jadi orang kaya. Tak lama dia akan jadi orang kaya. Bila kaya, maka dia boleh segala-gala apa yang dia nak. Ini tepat salah, tuan-tuan. Betul tuan-tuan yang mulia, dalam kehidupan dunia ni kita kena mengatasi dengan iman dan keyakinan yang sempurna. Kalau tidak, kehidupan yang kedua kita, iaitu kehidupan akhirat kita, akan gagal dan tidak dapat kejayaan. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka tentang iman. Ajar mereka bagaimana usaha iman, bagaimana usaha supaya dapat keyakinan yang sempurna. Kata setengah ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai masa mengajar sahabat tentang usaha agama lebih banyak daripada masa mengajar agama lagi.
Ajar bagaimana nak usah supaya iman yang sebenar masuk dalam hati. Ajar macam mana nak usah supaya buai segala kebesaran selain daripada kebesaran Allah keluar pada hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamakal, iman terbagi pada 70 cabang. 70. Yang paling rendah sekali buai sapuh daripada jalan raya. Kacau ke sapuh ke duri ke pada jalan raya. Itu paling rendah sekali. Dan paling tinggi sekali la ilaha illallah. Paling tinggi sekali la ilaha illallah. Dalam kalimah ni tuan-tuan kata ulama ada tiga tingkat. Tiga tangga. Tingkat paling rendah sekali iaitu kita nak betulkan bacaan kalimah. Setiap huruf dan lafaz dia mesti betul. Dan mengetahui pula apa kehendak kalimah. Baca kalimah dah, kehendak dia tu apa dia. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang bagi naf'at, tidak ada Tuhan yang bagi mudarat, tidak ada Tuhan yang boleh terima segala permintaan dan boleh sempurnakan segala permintaan hamba dia illallah, laki Allah. Nabi habis kebun yang dalam hati kita, kedai yang dalam hati kita, duit yang dalam hati kita, pangkat yang dalam hati kita, apa saja orang ada dalam hati kita, buai habis. Ini makna la ilaha illallah. Buai sehingga kita tak ada rasa yakin bahawasanya ada sesuatu yang boleh bagi naf'at. Tidak ada dalam hati kita bahawasanya ada sesuatu yang boleh bagi mudarat. Yang sebenar yang boleh bagi mudarat adalah zat yang maha mulia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sajalah ala kulli syai'in qadir. Allah yang kuasa atas setiap sesuatu. Dan tidak ada sesuatu yang berkuasa seperti Allah. Kalau zahir makhluk ada kuasa, ketahuilah bahawasanya di sebalik makhluk itu adalah kudrat Allah SWT. Bukan daripada makhluk itu sendiri keluarkan kuasa. Tapi zahirnya kuasa di makhluk itu adalah kuasa Allah SWT. Ini usaha iman tingkat yang paling rendah sekali. Keluarkan setiap sesuatu daripada hati ini adalah usaha iman tingkat yang paling rendah sekali. Ada seorang ahli tariqah, ahli zikir, dia pergi ke markas Nizamuddin. Dia tanya bagaimana kami ahli tariqah dengan ahli dakwah. Dia tanya Maulana Inamun Hasan rahmatullah alaih. Maka jawab Maulana Inamun Hasan, masalah ni boleh tanya kepada Maulana Umar Pelanpuri rahmatullah alaih. Tanya dia. Orang ni pun paling muka tanya Maulana Umar rahmatullah alaih, apa perbezaan antara tarikat ahli zikir untuk menuju kepada kepada makrifat, kepada kedudukan waliullah dan sebagainya. Maka kata Maulana Umar rahmatullahi, darjah yang paling tinggi dalam tarikat kamu itu adalah permulaan usaha kami. Yang paling tinggi kamu itu adalah permulaan dalam usaha kami. Apa dia permulaan usaha kami? Keluarkan segala kebesaran makhluk dan masukkan dalam hati kebesaran Allah SWT. Tidak ada yang memberi makan illallah. Tidak ada hak orang sakit illallah. Tidak ada yang boleh beri sihat kita illallah. Tidak yang boleh beri segala-gala kepada kita illallah, melainkan Allah SWT. Tahap pertama.
Ini tugas dan tanggungjawab bagi setiap orang yang ingin dalam hati sunubari dia kepada kejayaan di akhirat. Karena Allah SWT berfirman, mereka yang dapat kejayaan di akhirat iaitu illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang sejahtera, iaitu hati yang cuci segala apa dalam hati, illallah, kecuali di hati dia hanya Allah SWT. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman, baru lepas itu kami belajar Al-Quran. Oleh kerana kami belajar iman dulu, apa yang Allah SWT kata boleh dalam Al-Quran, maka boleh untuk kami. Apa yang Allah SWT kata tak boleh, maka tak boleh untuk kami. Maka kata dia lagi, orang akhir zaman sekali lagi mereka tak belajar iman. Mereka betulkan huruf bacaan, betulkan Al-Quran, betulkan lafaz-lafaz Al-Quran, seperti orang-orang betulkan mata dia dengan anak panah untuk memanah. Pejam mata sebelah, tarik anak panah untuk betulkan tempat yang dia nak tuju. Betulkan bacaan, betulkan segala huruf, betulkan segala makhraj. Tetapi hati kosong daripada iman. Tuhan kata kiri, jadi kanan. Tuhan kata kanan, ya hadap kiri. Banyak kecil Al-Quran, banyak muzakarah Al-Quran, banyak sebab Al-Quran, tapi kehidupan mereka khilaf dengan Al-Quran. Ini asas daripada keyakinan yang longgar. Itu kita nak belajar iman. Belajar iman dengan kita buat segala kebesaran makhluk. Kata ulama, apabila iman adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Tidak sempurna kehidupan kalau tak sempurna iman. Tidak sempurna amalan kalau tidak sempurna iman. Tak sempurna perniagaan kita kalau tak sempurna iman. Tidak sempurna pergaulan kita kalau tak sempurna iman. Tidak sempurna kita jadi pemimpin kalau tak sempurna iman. Kita tak sempurna dalam kita jadi pengikut kalau iman kita tak sempurna. Manusia takkan habis masalah selagi iman dia tak betul. Selagi iman dia tak betul, masalah takkan habis dalam kehidupan dia. Itu tangga pertama, usaha iman. Perkara yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat, itu usaha iman. Ya ayuhan nas, hai manusia. Ya ayuhan nas, hai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, kata olehmu, iaitu yakin olehmu. Kata dengan lidah, yakin dengan hati. La ilaha illallah tuflihu. Kamu akan dapat kejayaan. Tuan-tuan yang mulia, hari ini kesilapan kita iaitu kita rasa keluarkan makhluk pada hati kita, ini adalah satu perkara yang mudah. Sebenarnya ini bukan satu perkara yang mudah. Kerana dengan pengalaman kita, dengan kehidupan kita mengarung dalam kehidupan dunia ni, sehingga dia meresap masuk dalam hati kita, hingga kita tak rasa. Kasih pada dunia, kepala segala kejahatan. Kata Sayyidina Ali, hai dunia, keluar pada hati kamu. Keluar kamu daripada hati aku. Tempat kamu bukan dalam hati aku. Tempat kamu bukan dalam hati aku. Ini usaha pertama yang kita buat. Setiap hipunya, setiap gerak kita, setiap apa yang kita buat. Keluar 3 hari ke wajar ke 40 hari ke 40. Usaha pertama keluarkan kebesaran makhluk dan masukkan kebesaran Allah SWT dalam hati kita. Yang kalimah ni mula dengan la, mula dengan lafaz la. La mana tak ada. La mana tak ada, tolong. La ilah. Tidak ada ilah. Siapa ni ilah? Ilah iaitu satu perkara yang kita rasa dia boleh bagi naf'at dan boleh bagi mudarat kepada kita. Itu ilah. Bila kita ada masalah, kita ingat siapa? Itu ilah kita.
Bila kita ada masalah, hati kita teringat untuk bergantung ataupun sandar diri kita, sandar masalah kita pada benda apa, itu ilah dalam hati kita. Ada masalah ingat ke duit, duit adalah ilah. Ada masalah ingat ke harta, ingat ke orang itu, ingat ke orang debel, ingat ke orang itu, ingat ke ini, maka itulah semua ilah yang ada dalam hati kita. Dia beriman, bila ada masalah dia ingat satu je, Allah. Kerana Allah yang boleh selesaikan semua masalah. Walaupun masalah tu khilaf dengan mata kita, walaupun masalah tu khilaf dengan fikir kita, walaupun masalah tu hak akal kita tak terima nak selesai, tapi Allah SWT boleh selesaikan semua masalah. Hanya Allah yang kuasa mutlak, hanya Allah yang boleh buat setiap sesuatu dengan tidak perlu bantuan pertolongan dan tidak perlu mesyuarat minta pendapat kepada siapa pun. Ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa. Bila hati kita tuju kepada Allah SWT, rasa takut untuk mengabai-abaikan perintahnya, rasa takut untuk diakau pada dia, itu berarti iman telah tumbuh dalam hati kita. Ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana saya, bagaimana aku bila aku terbuat sesuatu yang melanggari perintah Allah SWT, aku rasa takut, aku rasa sesak, aku rasa nak duduk tak kena. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, iman telah ada dalam hati kamu. Iman telah ada dalam hati kamu. Sebagai manusia, bila dia terlanggar perintah Allah, langgar hukum Allah SWT, dia rasa dia bersalah, dia rasa dia takut, dia rasa dia sesak, dia rasa nak teriak, dia rasa tak kena dia buat. Maka ini tanda iman telah tumbuh dalam hati dia. Kalau orang yang sentiasa menuju kepada kejahatan demi kejahatan, lepas jahat nak jahat lagi, lepas jahat nak jahat lagi, ini bukan tanda iman tumbuh, ini tanda kata iman telah keluar daripada hati dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kamakal, seorang hamba Allah bila dia berzina, iman keluar pada hati dia seperti burung keluar pada sarang dia." Bukan sarang dia keluar pada sangkar sarang yang kita bubuh dia. Lepas tu bila dia nak klik dalam sarang dia burung. Berapa ekor burung hatu baik kita boleh kelak. Itu tuan-tuan yang mulia, bila iman kita sempurna, maka kehidupan kita akan sempurna. Bila kurang harta kita rasa kecewa, bila kurang harta kita rasa kenaling, tak sedap duduk, ketahuilah bahawasanya hati kita bergantung dengan harta kau nak buat tak boleh. Betul, untuk usaha iman ni perlu pada pengorbanan, perlu pada mujahadah dan latihan yang berat untuk dapat keyakinan. Bukan mudah. Bisikan-bisikan syaitan, dia kata iman mudah ya, iman mudah ya, iman mudah ya. Itu bisikan syaitan. Kalau iman mudah Abu Bakar tak menangis, iman mudah Sayyidina Umar tak menangis, iman mudah Uthman tak menangis, iman mudah Sayyidina Ali tak menangis. Maka mereka ni Nabi jamin bahawa mereka mati masuk syurga terus. Orang masuk syurga, Nabi jamin dah teriak lagi. Takut iman tak sempurna. Mati ni tuan-tuan, bila dia mari dia tak undur dah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila mati mari, tak boleh siapa takhirkan walaupun satu saat. Aku berkahwin kemarin je, tunggu dulu, tak boleh. Ada orang dekat atas kita 1 juta, orang janji nak bayar esok, tunggu dulu setahun, tak boleh, tak boleh. Betul, sebelum kita mati usahlah. Tak ada siapa nak tolong kita tuan-tuan. Tak ada siapa nak bantu kita. Tak ada siapa nak pimpin kita daripada masyarakat. Di mizan, di tempat timbang amalan, tak ada siapa boleh tolong kita. Di titik sirat, yang mana di bawah titik sirat adalah neraka. Api neraka tu menyamar-nyamar naik. Tidak ada siapa tolong kita. Aisyah radhiyallahu anha menangis. Nabi kata, menangis apa? Aisyah, apa sebab kamu menangis?
Kata Aisyah, ya Rasulullah, bila aku fikir tentang neraka Jahannam, maka menangislah aku. Bila aku fikir tentang dahsyatnya azab neraka Jahannam, sehingga neraka lain minta Allah Ta'ala lindungkan mereka daripada azab neraka Jahannam. Neraka sama neraka minta tolong Allah, jangan masuk dekat dengan api neraka Jahannam. Maka aku menangis, ya Rasulullah. Nangis apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, berkali aku tak ada masa dah nak bimbang ke mak pak aku, nak bimbang ke waris aku, suami aku. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, 3 masa yang manusia terlupa kepada segala waris-waris, mak pak, anak bini, semua terlupa habis. 3 masa. Masa pertama, masa mereka di mizan, didapat timbangan amalan. Tuan-tuan, mizan, tempat timbang amalan sebelah-sebelah, boleh muat dunia 7, bumi 7 lapis, langit 7 lapis, dan segala apa yang ada atas bumi ini boleh muat sebelah. Apalagi sebelah lagi, besar dan luas. Maka situ manusia semua terlupa habis. Tengok mata kilo yang berat ni, mata kilo. Kalau berat lagi ke jatuh, maka nasib dia malang lah, neraka lah. Lama mana neraka tu? Serah Tuhan lah. Kalau banyak lagi kebaikan, maka alhamdulillah kita dapat syurga. Masa tu kenal lain nak tengok mata kilo tu, terlupa habis. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, yang kedua, manusia akan terlupa segala waris-waris bila di padang mahsyar. Kaki tindih atas kaki, 1000 kaki. Manusia akan mengakak, akan heret perut, akan heret muka, akan pergi menojak, macam-macam. Mengikut qadar amalan yang dia buat atas dunia ni. Maka situ nak habiskan masa. Bila lagi nak habis masa ni? Masa apa? Masa ni pada masa terlupa habis segala-gala. Aisyah teriak lagi. Aisyah kata, ya Rasulullah, lahna keadaan masa. Nabi kata, semua telanjang. Kaya telanjang, miskin telanjang, gajah telanjang, rakyat telanjang, orang depan telanjang, orang belakang telanjang, orang pemimpin telanjang, pengikut telanjang, orang ada nama telanjang, tak ada nama pun telanjang, tak ada sikit pun kain tutup aurat dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, malulah aku hari itu. Malulah aku. Nabi kata mana? Nabi kata, Aisyah, tak ada malu dah hari itu. Tak ada siapa dia tengok siapa. Tak ada tengok apa. Yang kedua, tempat manusia terlupa habis, anak bini, waris-waris semua terlupa habis, iaitu masa mereka melintasi titik sirat. Yang mana besar kecil nak titik sirat mengikut amalan seseorang. Ada kalanya luah besar, macam airport, macam desain kapal terbang, macam silin, macam batas super highway. Dia kalanya spek, letak kaki pun tak terlalu. Ada juga setengah riwayat kata kecil daripada rambut belah 7. Naik kot tu 500 tahun, pergi kot tu 500 tahun, turun kot tu 500 tahun. Semua ni 1500 tahun akhirat. Dan banyak riwayat mengatakan sehari di akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Ada juga riwayat yang rendah pada tu. Kata ulama, berbeza riwayat kerana berbezanya amalan hamba Allah SWT. Tiga tempat manusia kelupa. Itu tuan-tuan hari ini masa kita. Allah SWT beri masa kita untuk usaha. Masa kita untuk usaha.
Kita nak usaha sehingga keluar segala kebesaran makhluk daripada hati kita, sehingga sikit pun tak ada keyakinan. Kalau ada duit banyak aku senang, tak ada teritah langsung. Ada duit banyak ke duit ada ke duit tak ada ke, Allah nak senang-senang, Allah nak susah-susah. Kesenangan bukan daripada harta banyak, bukan daripada benda banyak, kesenangan daripada Allah SWT. Kata Sufyan As-Suri rahmatullah alaih, seorang ulama, kalau raja-raja dalam dunia ni tahu kesenangan yang ada dalam hati wali-waliullah, mereka akan tukar dengan segala harta yang mereka ada, minta kesenangan dalam hati waliullah sikit untuk buah dalam hati mereka. Keliling dengan orang khidmat, penuh di belakang orang khidmat, dapat orang khidmat, makanan penuh, tapi hati tak ada tenang. Apa beza? Tak ada harta sikit abuk, tapi Allah SWT tanam ketenangan dalam hati. Ini rahmat daripada Allah SWT. Tangga pertama. Tangga kedua, usaha atas kalimah, iaitu usaha atas kalimah yang bermakna la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Rupa kita, jasad kita, tubuh kita tak pernah tunduk kepada siapa-siapa kecuali Allah. Hati kita juga tak pernah tunduk kepada satu-satu benda dalam dunia ni. Hati kita tunduk kepada Allah SWT, tunduk kepada kebesaran Allah, dan tunduk kepada segala hukum hakam Allah SWT. Itu kata ulama. Apa arti Islam? Apa arti Islam? Apa makna Islam? Lima orang Islam. Apa makna Islam? Islam iaitu mereka yang kepala mereka tunduk kepada segala hukum Allah, tunduk kepada segala hukum hakam Allah. Allah kata tak boleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dalam musafir dia kita mungsore Arab Badawi. Maka kata Abdullah, hei kamu, boleh tidak jual kambing aku seekor? Aku nak beli. Aku nak beli, dan kita semula makan sama-sama. Dia kata, wahai tuan, dia tak kenal, ini Abdullah. Wahai tuan, saya tak boleh jual. Kerana ini kambing semua ni bukan milik saya. Saya sebagai pekerja. Mudah kata saya nak koli, bukan hak saya. Kata Abdullah, apa lagi hak? Bagi tahu pada tuai kambing ni, kata dimakai oleh serigala seekor. Apa dia nak tanya mung? Maka kata Arab Badui itu, kata saya boleh tipu bajikan saya, tuai kambing, saya boleh tipu. Dan dia harap pada saya 100%, dan dia tak ada. Sini dia tak nak apa. Tapi bagaimana tuai pada tuai kambing itu pula? Saya nak tipulah anda. Kambing ada tuai, apa tuai kambing itu? Saya nak tipulah anda. Setiap gerak-gerik saya dia nampak, setiap kecek pe saya dia dengar, setiap apa yang ada dalam hati saya dia tahu. Saya nak tipu lah. Siapa tuai pada tuai kami? Allah. Maka Abdullah tu tanya, pia tuai kami? Dia yang tuai dia nama tu. Baik. Maka dia pergi cari tuai kami. Temu kenal. Dia kata, aku mari ni ada berita baik. So kami kata, berita baik apa? Aku nak borong semua kambing kamu. Untuk apa tu? Tak apa. Saya tanya, aku nak beli habis. Berapa ekor kambing kamu? Aku nak bayar. Tapi dengan syarat, pekerja tu pun aku nak juga. Hamba pun aku nak beli juga.
Maka tuai kambing kata kambing boleh aku jual. Tapi anak kauli aku, hamba aku tu aku tak saya jual. Sahabat pun tak saya jual. Dia orang jujur sangat. Dia orang molek, orang takwa tinggi. Tak ada aku minta beli, minta besar hati, minta beli semua. Jadi Abdullah daya akhir sekali. Tuai kambing itu jual kambing serta dengan hamba pekerja dia. Maka dia klik semula tempat kambing itu kata, sekarang kambing ni aku beli bila. Mau sekarang kerja pada aku. Dia kata tak apa, bila tuai dia jual, dia pun reda. Boleh. Tapi aku nak bagi tahu pada kamu, kambing yang aku beli ni dan mung aku beli ni, pertama sekali aku merdekakan kamu. Pada saat ni kamu bukan hamba lagi. Kamu sebagai orang yang merdeka. Dan kambing aku beli juga sekali dengan kamu, aku hadiah pada kamu. Baiklah. Maka kata hamba tu, dia kata Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Apa nama tuan? Kata saya nama Abdullah. Ya Abdullah, kambing ni bagi aku. Ya, aku bagi pada kamu. Kalau gitu mu tolong jadi saksi kata, kambing niku aku nak sedekah pada fakir miskin. Semua kambing aku nak sedekah pada fakir miskin. Jadi Abdullah nak kuda gitu dengan air mata yang mengalir. Nampak rupanya dia miskin, nampak rupanya dia sebagai seorang hamba, tapi dalam hati dia tak ada miskin. Hati dia tak ada miskin. Nabi SAW bersabda, innal ghina ghinan nafsi. Orang kaya sungguh iaitu orang kaya hati. Dah sikit tapi rasa cukup, apa tu heavy. Sikit je ada tapi dia rasa cukup, tak ada tombok lobo, tak ada. Maka ni orang kaya. Ada setir bukit dah nak setir bukit lagi, dah setir bukit nak setir bukit lagi, ada 10 orang nak 10 orang lagi, ada 100,000 nak 100,000. Ni bukan kaya, tu orang miskin tapi diselimut oleh harta. Itu tuan-tuan, bila kita sibuk dengan benda lain, kita tak rasa tugas kita. Tugas kita apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Liya'budun iaitu liya'buduni, beribadat kepada aku. Jadi kalau hati kita tak sibuk dengan benda lain, maka kita manih beribadat kepada Allah. Manih beribadat kepada Allah. Ibnul Muqaddir, seorang sahabat, dicari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bagi tahu, Aisyah, ya ummul mukminin, aku sangat perlu duit ni. Aku dah rasa nak kahwin, tapi duit tak ada. Boleh tak mu tolong aku sikit? Aisyah kata, Ibn Muqaddir, aku bersumpah dengan nama Allah SWT, kalau hari ini aku ada 10,000 dinar, maka 10,000 dinar aku ibu habis untuk tunaikan keperluan kamu. Tapi ni aku tak ada apa. Maka dia pun klik. Lepas ada orang bagi duit pada Aisyah radhiyallahu ta'ala 10,000 dinar. Maka kata Aisyah, wahai hamba Allah SWT yang jujur, dua masalah. Masalah pertama, kamu datang dan minta tolong aku. Masalah kedua, janji aku denganmu, kalau aku dah duit 10,000 aku bagi kamu habis. Maka mari sungguh duit ini. Aisyah tak nak bila dak duit tu. Bui orang kerja, orang khidmat dia, tolong bagi duit ni kepada Ibn Muqaddir. 10,000. Ibn Muqaddir pergi beli hamba seorang dan
merdekakan hamba tu dan kahwin dengan dia. Tu boleh lahirkan anak 3 orang. Satu Abu Bakar, yang 2 Umar, yang 3 Ali. Bukan Ali Natu Nabi tu tak, bukan Abu Bakar. Ketua Nabi Umar tu Tuan Nabi Oleh. Tapi dia tak nama Abu Bakar, Umar, Ali. Dan orang ni, 3 orang ni paling masyhur, alim dia, sekun hadis dia, ulama dia masa di Madinah, masa pemerintahan Umayyah. Maka tuan-tuan tak ada syok lagi bahawasanya setiap kebaikan tu boleh ke Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana pernikahan itu dapat jalan dengan asbab Aisyah radhiyallahu anha 10,000. Tuan-tuan yang mulia, bila kita faham la ma'bud illallah, tidak ada sesuatu yang kita beribadah, yang kita buat turut kehendak kecuali Allah SWT. Bahawa kita faham. Nak buat apa hak Tuhan kenal, nak buat apa hak Tuhan suka, nak buat apa hak Tuhan nak. Maka orang faham la ma'bud illallah, setiap amalan yang dia boleh turut perintah Allah SWT, maka dia rasa gembira dan suka hati. Bila boleh buat Tuhan nak, dia suka hati. Lebih pada dia milik segala kekayaan dalam dunia ni lagi. Suka hati bila baca Quran, suka hati bila sembahyang, suka hati bila derma, suka hati bila tolong orang susah, suka hati bila bantu orang miskin, suka hati bila bantu anak yatim, suka hati bila bantu orang tua, suka hati bila bantu sama saudara Islam. Gembira dia, suka hati dia. Ini la ma'bud illallah. Betul tuan-tuan, ulama kata bila kita baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kalau kita tak faham kata kita ni la ma'bud illallah, maka kita takkan faham iyyaka na'budu. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami perhambakan diri kami, akan dikau kami sembah ya Allah, akan dikau kami sembah. Kalau kita tak faham la ma'bud illallah, kita takkan faham tentang iyyaka na'budu. Dan tidak ada kemanisan seperti yang Allah SWT cerita dalam Quran. Orang munafik dia bangun sembahyang, bangun dengan puasa malah. Bangun dengan puasa malah. Dia tak keluarkan zakat kecuali dengan puasa supaya kena denda. Tapi tidak, orang beriman tidak ratu. Orang yang la ma'bud illallah, yang dia rasa tidak ada Tuhan yang dia patut sembah melainkan Allah. Cari jalan nak sempurnakan kehendak Allah SWT. Tuan-tuan yang mulia, mana perbezaan antara orang kafir dengan orang beriman, orang Islam dengan orang bukan Islam? Mana beza dia? Berjalan sama dua kaki, pakaian sama ada pakaian, seluar sama seluar, baju sama baju, ada isteri sama ada isteri, ada anak sama ada anak, umur ada sama-sama ada umur, kenderaan sama-sama ada kenderaan. Kalau mau ada kedai, kita mau ada kedai. Mana bezanya? Perbezaan iaitu orang beriman. Dua masalah yang tekan di hati mereka. Pertama sekali, mereka ingin nak jumpa dengan pencipta mereka. Orang beriman ni, hati dia ada hubungan dengan orang yang menjadikan dia ni. Dia jadikan kita, dia hidupkan kita, dia matikan kita, dia segarkan kita, dia bagi rezeki kepada kita, dia bagi sakit dan sihat kepada kita. Orang beriman sentiasa fikir nak hubung dengan pencipta. Allah yang ciptakan kita, Allah yang jadikan kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah jadikan kita pada tanah dan matikan kita hatta tu oleh tanah, dan akhirat hari kiamat Allah SWT bangkitkan kita pada tanah juga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sentiasa fikir tentang pencipta.